Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Dan subhanallah, kalau bulan lepas kita dah bercerita tentang hibah dan juga wasiat. Dan kali ini Alhamdulillah pada bulan ini kita lebih fokus tentang hibah pula. Dan bagaimana kadang-kadang hibah itu dari hadiah menjadi musibah pula. Dan kita bersama dengan perunding faraid Ustaz Muhammad Hamka Idris untuk bercerita dengan lebih lanjut tentang persoalan ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Selamat Hari warahmatullahi. Raya. Alhamdulillah, selamat Hari Raya Aidilfitri. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah, sihat. Subhanallah. Hana sihat? Alhamdulillah, sihat. Baik Ustaz, ada yang menyatakan untuk mengelakkan persekitaan harta pusaka kan, sebaiknya kita lakukan hibah ataupun hadiah. Tapi sebenarnya sejauh mana keberkesanan hibah ini? Dalam mengelakkan persekitaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Persoalan yang diajukan menarik tu Hana. Isu yang berkaitan berlaku dalam kalangan masyarakat kita, dia kata nak mengelak persengketaan maka solusinya hibah. Dia yang bersengketa ni manusia. Manusia ini hamba. Maka hamba ini ada khalik penciptanya. Maka Allah dah siapkan dah pun. Allah siapkan solusi. Allah tahu dah kita ni manusia, kita ni Allah yang ciptakan. Umpamanya kalau Hana yang pakai tudung Hana yang tahu mana tempat nak dibetulkan. Kalau orang lain mungkin betulkan ke tepi sini, ni tak betul ni. Maka Allah menciptakan kita manusia, Allah siapkan solusi dah. Sebelum cerita tentang persengketaan itu, maka Allah datangkan satu hukum yang wajib. Maka hibah ini hukumnya sunat. Yang Allah sediakan satu solusi kepada kita, hukumnya wajib. Maka yang wajib ini antara sunat dengan yang wajib, maka yang wajib itu perlu diutamakan terlebih dahulu. Soalnya Hana, kadang-kadang orang kata dah buat yang wajib tapi manusia bertelingkah juga, bergaduh juga. Tapi buat yang sunat bergaduh juga. Jadi soal dia bukan yang wajib ataupun sunat. Masalahnya adalah manusia yang bertelingkah itu. Kenapa dia bertelingkah? Biasalah, soal harta kan. Dia kadang-kadang kurangnya 10 sen. Tapi oleh kerana 10 sen tu yang tak mencukupkan harta dia 1 juta, berharga 10 sen tu. Jadi saya nak mulakan dulu pagi ni Hana dengan saya nak menyebut tentang perkara yang wajib. Jadi saya nak kena tulis sikit. Okey. Berkaitan dengan perkara yang wajib ini Hana, iaitu Allah datangkan satu hukum namanya faraid. Bila faraid ini dia adalah hukum tentang pembahagian pusaka, hukumnya adalah wajib. Maka kita nak cerita pagi ni fokus dia sebenarnya tentang hibah. Hibah ini ada juga dalam Islam. Kita tak kata bahawa hibah ni tak ada dalam Islam. Ada. Tetapi hibah ini hukumnya sunat. Contoh, kita masih lagi dalam hari raya ni kan. Orang kadang-kadang dia solat sunat Aidilfitri tapi subuh tak solat. Pening kepala kita macam tu. Sebab apa? Solat sunat Aidilfitri, subuh tu wajib. Jadi sama juga kita kena faham dulu ini wajib yang Allah dah fardukan. Saya nak sebut pada surah yang keempat, surah An-Nisa, ayat yang ke-11. Antara asbabun nuzul pada ayat ini Hana dan sahabat-sahabat sekalian adalah seorang sahabat Nabi namanya Aus bin Thabit. Dia syahid. Ini ada dalam satu hadis yang cukup panjang, cerita detail. Isteri dia datang jumpa dengan Nabi. Sebab apa? Harta yang Aus ni tinggalkan, semuanya diambil oleh siapa? 2 orang sepupu dia. Ni pun sepupu juga. Dia ambil semua. Sedangkan Aus bin Sabit ada isteri. Ada anak perempuan 2 orang yang dia langsung tak dapat. Jadi kalaulah contoh hari ni realiti masyarakat nak kata bahawa faraid tak menjamin hak orang perempuan, ni jahil sikit. Kalau jahil sikit ke jahil banyak terbulanglah kat dia kan. Cuma ceritanya sebab bila Allah turunkan ayat ini nak menjamin ni isteri dan anak. Dekat mana faraid tak menjamin hak orang perempuan? Sebenarnya kita yang kurang faham. Bila kita fokus hak ini adalah wajib, maka kita akan tahu bila sebenarnya hibah ini perlu dilaksanakan. Bukan semua keadaan. Ada satu kes Hana yang datang pada saya. Saya nampak mula-mula macam seronok juga idea dia kan. Saya datang dalam satu kuliah muslimat. Jadi ada satu jemaah ni dia kata, "Ustaz, boleh tak Ustaz? Saya balik ni, saya nak minta suami, rumah tukar nama isteri,
kereta tukar nama isteri, segala aset tukar nama isteri. Saya kata, kenapa? Oh, kalau senanglah Ustaz. Kalau suami saya mati, semua harta tu dah jadi pada milik dia. Jadi saya kata, idea menarik tu. Cuma saya tanya balik dengan dia, awak confirm ke balik nanti dah tukar semua nama, suami mati dulu? Maka dia kata, tak confirm pula. Yalah, macam cerita Piramli kan, Dol dengan Minah, siapa mati dulu? So di situ, bila kita faham di situ, bukan semua keadaan perlu hibah, tetapi ada keadaan-keadaan tertentu. Kita kena faham, dalam Quran disebut wama ja'ala alaikum fid dini min kharaj. Tidak ada aku turunkan sesuatu itu adalah untuk menyusahkan. Bermaksud faraid adalah kewajipan, hibah adalah sunat, tetapi tetap ada fungsi dan manfaat hibah ini tadi. Masyarakat kita kadang-kadang silap buat hibah tu, Hana. Okey. Ustaz, saya ada beberapa benda yang saya nak tanyakan kepada Ustaz katakan hibah ni kan. Kalau kita tahu faraid itu wajib, kita dah bahagikan semua harta dengan cara faraid, apakah ada lagi baki harta untuk dihibahkan? Okey. Alhamdulillah. Bila semua dah bagi pada faraid, selesai dah, tak ada harta dah pun. Baik, jadi hibah tu tang mana pula? Hibah itu adalah sebelum daripada pembahagian portion faraid kepada ahli waris. Kalau mudah ceritanya, Hana, saya datangkan 5. 5 ni apa tuan-tuan? 5 SOP. Baik. SOP apa dia? Berlaku kematian. Tengok 5 ni. Yang pertama apa dia? Pengurusan jenazah si mati. Yang kedua apa dia? Hutang si mati dengan Allah. Yang ketiga apa dia? Hutang si mati dengan manusia. Yang keempat apa dia? Wasiat. Yang kelima, pemberian pusaka pada ahli waris ikut bahagian faraid. Jadi hibah duduk dia dekat mana? Hibah dia duduk antara hutang si mati dengan manusia dan juga wasiat. Sebelum pelaksanaan wasiat, kalau si mati ada buat hibah, maka dia akan tengok dulu hibah ni okey ke tidak. Sebenarnya ada beberapa hadis Nabi yang Nabi tegur tentang orang yang nak buat hibah ni. Cuma hadis ni kadang-kadang jarang orang tengok, Hana. Mungkin orang yang terlibat dengan agensi hibah dan seumpamanya, saya sarankan supaya tengok dan faham hadis ini. Hadis berkenaan dengan Nu'man bin Bashir. Nanti kita akan sentuhkan. Baik, subhanallah. Bermakna walaupun mungkin hibah itu satu benda yang sunat, tapi dilaksanakan dahulu sebelum kita melakukan faraid, ya? Ya. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, Ustaz, jadi kalau begitu, soalan saya yang seterusnya. Tadi Ustaz katakan tadi hutang kita dengan manusia dan juga wasiat tadi kan. Betul. Jadi sebenarnya hibah ini untuk siapa dan tujuannya apa? Katalah wasiat itu ada nama anak yang jadi juga menjadi pemilik kepada faraid tersebut, bahagian faraid tersebut. Adakah termasuk juga dalam hibah dan faraid? Macam mana? Saya pun dah pening dah ni, Ustaz. Okey. Untuk mengelakkan Hana bertambah pening, sahabat-sahabat di luar juga bertambah pening, saya lukiskan satu. Baik. Gini. Mudah ceritanya, saya nak letak faraid ini di atas. Sebab dia adalah kewajipan. Di dalam pembelajaran kita, pengetahuan kita tentang faraid, maka dia ada wasiat. Dia adanya hibah. Dia adanya hadiah. Jadi kerangka asas kepada hukum hakam pengurusan pusaka adalah faraid. Tapi bila Hana dah sebut tentang wasiat, jadi saya sentuh sikitlah. Sebab wasiat ni dia ada had dia. 1/3 sahaja daripada keseluruhan harta. Kemudian hibah. Hibah ni dia tak ada had. Tak ada berapa banyak, terpulang nak bagi berapa banyak. Cuma saya nak sebut hadis ni, Hana, daripada Nu'man bin Bashir. Dia kata apa dia? Saya baca maksud dia. Bahawasanya ayahnya pernah membawa dia bertemu dengan Nabi. Maksudnya Nu'man, ayahnya Bashir. Ayahnya Bashir ni bawa Nu'man ini pergi jumpa dengan Nabi. Dan dia bagi tahu dengan Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku bagi seorang hamba pada anakku ini. Boleh tak?" Maka Nabi SAW tanya apa dia? "Kamu ada anak lain tak?" Jadi Bashir ni kata apa? Ada. Dan Nabi tanya pada Bashir, "Kamu bagi tak anak-anak kamu yang lain?" Maka Bashir kata apa? Tak bagi. Jadi kata Nabi SAW, "Kamu ambil balik hamba tadi, jangan beri kepada Nu'man." Dan dalam satu riwayat yang sedikit panjang, Hana, kata Nabi, "Fattakullah," maka takwalah kamu pada Allah. Bila takwa, dan kata Nabi, "Wa'dilu baina auladakum." Kat sini yang masyarakat kita terlepas pandang. Ialah contoh Hana ada 4 orang anak. Ialah dalam bab perasaan ni memang semua anak kita sayang. Tapi dalam bab perasaan ni kadang-kadang kita rasa anak ni
senang nak ikut cakap. Yang ni macam tak berapa ikut cakap. Kalau mungkin anak kita belum ada 4, tapi kita ni adik-beradik ada 5, maka mak kita kadang-kadang nampaklah. Ialah perasaan tu tak boleh dielak. Betul. Tetapi Nabi pesan wa'dilu baina auladikum. Kamu kena berlaku adil pada anak-anak kamu. Jadi nak beri boleh, tapi kena adil pada anak-anak. Adil tu yang susah sikit tu. Masyarakat kita nak faham. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, tadi Ustaz katakan kita tahu dah tentang wasiat, tahu tentang faraid, tentang ini. Tapi kita nak berhenti lihat seketika, nak tanya soalan seterusnya. Adakah untuk melakukan hibah ini juga ada syarat-syarat dia? Apakah syarat-syaratnya? Selepas ini di Assalamualaikum, jangan ke mana-mana. Malaysia sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian biodiversity dan tersenarai sebagai 17 negara megadiversity di dunia. Jabatan Perikanan Malaysia berusaha untuk mengenal pasti dan menambah bilangan kawasan sentuari perikanan darat bagi spesies hidupan air tawar yang terancam. Spesies akuatik asli terancam kesan daripada pembukaan tanah, pengubahsuaian sungai dan pelepasan umum spesies asing. Anda boleh membantu mengatasinya melalui pemantauan oleh komuniti, mempromosi spesies ikan asli, aktiviti penguatkuasaan, kerjasama pintar melalui jaringan pihak berkepentingan dan memperkasa komuniti setempat melalui rasa pemilikan terhadap sungai. Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my. Lindungi ikan asli. Cuba dulu tengok Kaabah. Aku tak nampak, aku duduk Malaysia tak nampak Kaabah. So yang keduanya, apa panduan dia yang kedua? Iaitu dengan khabar. Dia semayang melentang ke duduk ataupun berdiri? Menghadap ke? Duduk je, bukan melentang. Sedangkan Kaabah atas. Itu membuktikan bahawasanya kita bukan menghadap kepada ain Kaabah tu, tapi menghala ke arah Kaabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah, saya cukup bersyukur hari ini sebab saya dapat sesi bersama dengan Ustaz Muhammad Hamka Idris untuk bercerita tentang hibah dari hadiah menjadi musibah. Dan macam mana kita ni nak menjalankan pembahagian faraid serta hibah dengan penuh tanggungjawab dan juga amanah. Subhanallah, satu ilmu yang sangat-sangat berguna. Subhanallah. Ustaz, tadi saya tanyakan kepada Ustaz, apakah hibah ini perlu ada syarat-syaratnya? Dan apakah rukun-rukun yang perlu kita patuhi, SOP-nya? Sila terangkan Ustaz, tafadhal. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hana, dalam pelaksanaan kehidupan harian kita, maka dia ada pelaksanaan ibadah. Dan ibadah ini, maka nak pastikan ibadah itu sah ataupun tidak, maka dia perlu melihat kepada rukun.
Jadi kalau contoh orang yang nak kahwin kena tengok rukun nikah dia sempurna ke tidak, orang yang nak solat kena tengok rukunnya sempurna ke tidak, orang yang nak berpuasa nak kena tengok rukunnya sempurna ataupun tidak. Maka begitu juga dengan hibah. Maka dia ada rukun. Rukun hibah ini Hana ada 4. Saya buat contoh mudah gini dulu sebelum saya tulis. Okey, ni handphone. Saya sebut saya nak hibahkan handphone ini pada Hana. Boleh tak? Boleh tak? Okey, kita tengok kat sini, lengkap tak rukun dia? Yang bagi harta siapa? Saya. Yang menerima harta siapa? Saya. Hana. Harta yang diberi apa dia? Handphone. Ada tak lafaz dia? Ada. Saya sebut tadi kan? Ada. Selesai. Itulah rukun. Oh, itu saja? Ya. Itu saya datangkan dalam bentuk yang paling mudah faham dah tu. Okey, jadi maksudnya rukun kalau kita buat bahasa kitab dia panjanglah. Okey, jadi yang pertama tadi saya yang buat kan. Jadi saya ni siapa? Pemberi. Pemberi atau penghibah. Penghibah. Yang kedua yang terima, penerima. Hibah. Ketiga harta. Yang keempat lafaz. Baik. Kalau saya buat contoh yang lain, Hana. Ni pun kadang-kadang pernah juga berlaku dalam masyarakat kita. Saya menghibahkan marker ni pada Hana. Lengkap tak rukun? Lengkap. Confirm? Tak. Sebab ni bukannya ustaz punya. Ya. Ini Assalamualaikum punya. Ini rancangan Assalamualaikum punya. Jadi ustaz ambil kat kita saya je kan nak hibahkan. Sebab benda ni pernah jadi pada satu masalah ni pernah datang pada saya. Baik. Okey, si mati, ibu dia ada geran tanah, tapak rumah, dia kata dia nak bagi pada anak yang jaga dia. Baik. Jadi anak ni kalaulah contoh Hana, mak nak bagi tapak tanah, tapak rumah. Setuju tak? Seronok tak? Mestilah seronok. Mestilah seronok kan? Jadi anak yang dapat ni dia dah rasa seronok lah. Baik. Tapi ada pertikaian. Dekat sini dia sebut hibah menjadi musibah. Ada anak-anak yang tidak bersetuju. Maka kita balik kemudian kepada hadis daripada Nu'man bin Bashir. Bila mana Bashir dia bagi pada seorang je anak dia, anak lain tak. Maka ada kemungkinan perkara ini berlaku. Jadi bila dia bagi satu, menyebabkan ada ahli waris lain yang tak bersetuju dan tak berpuas hati. Itu yang pertama. Yang kedua, bila saya tengok balik pada documentation geran tadi tu Hana, apa perkara yang berlaku? Si pemberi hibah ini dia beri bukan harta dia. Kenapa? Nama dia cuma simpan geran je. Dia simpan geran, nama dia memang ada dalam geran. Baik. Tetapi ada klausa di situ pentadbir. Dia cuma pentadbir. Ya. Jadi itu kita tengok kepada rukun. Sebab tu bila tengok pada rukun, kemudian kita tengok pada syarat. Saya mengandaikan mudah ceritanya, kalau rukun tu dia dalam ibadah. Kalau syarat tu di luar. Kenapa syarat tu luar? Sebelum melaksanakan ibadah, dia kena sempurnakan syarat dulu. Contoh macam syarat sah solat kan, dia kena sempurna dulu kat luar, dia kena pakai pakaian yang menutup aurat, kena menghadap kiblat. Kemudian bila dia pergi kepada pelaksanaan ibadah, barulah dia berada pada rukun. Jadi sama juga dengan hibah. Rukun hibah kita sebut dah tadi, bila kita nak melaksanakan, di situlah rukun. Jadi bila syarat-syarat tu berada di luar. Yang pertama, harta tu mestilah harta yang sah daripada sudut syarak. Macam tadi Hana cepatlah tangkap tu. Mana boleh saya hibahkan marker ni? Ini bukan saya punya, ni Assalamualaikum punya. Baik. Kalau handphone ni okey, selesai. Kemudian harta tersebut mestilah wujud. Kalaulah contoh saya kata saya nak menghibahkan rumah yang bakal saya beli kepada Hana. Wujud tak? Tak wujud. Dan yang ketiga, harta tersebut mestilah perkara yang bernilai. Contohlah saya nak hibahkan ilmu faraid saya pada Hana. Mana? Tak nampak. Maka itu syarat dan juga rukun berkaitan dengan hibah. Baik. Ustaz, kenapa dalam katakan dokumentasi tidak termasuk dalam rukun hibah? Katalah orang tadi boleh bersoal, setakat lafaz dia, bila masa dilafazkannya? Okey. Contoh. Okey, soalan yang baik. Maksudnya di sini, adakah sah apabila hanya lafaz tanpa ada documentation? Dia sebenarnya daripada segi hukum, alhamdulillah, insya-Allah sah. Cuma di sini Hana, yang perlu kita perhatikan hari ini, ni pun kes-kes yang datang juga pada saya. Dia kata mak dia hibahkan. Adik-beradik tanya, bila mak hibahkan pada engkau? Kita tak tahu pun. Bila mak bagi kita tak tahu pun. Ada kes tu yang mak bagi pada menantu, yang ni hadiah dah. Mak bagi pada menantu ni, apa ni, gelang.
bila gelang, anak-anak kenal tak gelang mak dia yang mana satu? Bentuk tu semua tahu kan, pulut dakap lah, apa daun lah, apa menatang nama semua tu kan. Jadi bila adik-beradik lain nampak, itu macam mak punya, arwah mak punya, mak meninggal dah, kenapa tiba-tiba ada pada menantu? Jadi yang menantu ni kata, ipar ni kata mak dah bagi pada dia, bila mak bagi? So dia menjadi persoalan. Baik. Sebab itu Hana, hari ini kita kena terima hakikat bahawa semuanya perlu kepada documentation. Kalau dalam istilah undang-undang tu, dia perlu kepada evidence law. Maksudnya undang-undang keterangan. Baik. So keterangan, betul ke yang mengatakan bahawa ini dah diberikan kepada kamu? Betul ke ini mak buat sekian? Betul ke ayah buat sekian? Betul ke kamu ini sebagai penerima? Sebab tu walaupun dia tak masuk dalam rukun, tetapi sebenarnya dia pada lafaz. Pada lafaz dan juga datangkanlah ada dalam bentuk dia, datangkanlah dalam bentuk pembuktian. Kan disebut al-bayyinah ala mudda'i, maksudnya bayyinah tu nak kena bawa pembuktian itu. Baik. Wallahu a'lam. Faham. Ustaz, ada soalan di Facebook yang sedang menyaksikan kita ketika dan saat ini daripada Cikgu Hamisah. Katanya, saya ada buat hibah atas nama suami. Bayaran bulanan saya yang buat. Jika apa-apa terjadi kepada suami, saya akan menerima hibah tu 100%. Jika tertakdir memang saya yang pergi dahulu, saya pesan kepada suami supaya meneruskan pembayaran menggunakan duit pencen saya. Pembahagiannya 30% untuk anak perempuan dan 40% untuk anak lelaki. Boleh ke saya buat macam tu? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekarang ni dekat luar tu macam-macam package hibah. Macam-macam. Yang kata buat sekian, buat sedemikian, buat begini, buat begini. Saya nak menjawab pada persoalan itu kepada satu kes yang datang pada saya. Baik. Sehingga dia kata, kalau macam ni Ustaz, saya buang je lah dokumen ni. Ui. Kita faham begini. Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi yang ni saya padam. Saya rasa penonton kita dah sempat screenshot tadi ni. Okey. Dia begini Hana, asas. Kita pergi dulu kepada faraid, ini kewajipan. Dalam kes ni SM. SM ni apa? Si mati, bukan saja meja. SM si mati. Si mati suami. Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, W adalah waris. Isteri dan anak lelaki, anak perempuan. Okey. Si mati ada buat dokumen. Dia ada buat dokumen hibah. Pemberian harta dia akan beri kepada isteri, anak lelaki dan anak perempuan. Bila dia buat dokumen tu, dia buat pemberian gitulah, sekian. Kemudian anak lelaki ni ada dua. Anak lelaki 3, anak perempuan ada 2. Tetapi yang masuk dalam dokumen ini bukan ke semua anak. Dia hanya masukkan 3 orang sahaja. Jadi ada 2 orang lagi anak yang tidak bersetuju dengan dokumen ini. Jadi dia kata, boleh tak laksana benda ni? Jadi saya kata kalau daripada segi hukum dia tak boleh dilaksanakan lah. Sebab apa? Sebab ada waris yang tidak bersetuju. Dan kat sinilah bila mana kita lihat hibah menjadi musibah. Ya. Contohlah, kalau yang 3 orang yang nama dia masuk dalam dokumen, dia setuju tak dengan apa dokumen yang dibuat oleh si mati? Belum tentu. Kena tanya. Kalau yang tak masuk? Lagi dia tak setuju. Dan yang tak masuk itulah yang tak bersetuju dengan dokumen tersebut. Baik. Sebab itu Hana, kita kena faham juga. Macam persoalan tadi dia tanya, kena tengok dia buat hibah apa. Hibah ni ada banyak. Hibah mutlak, hibah amanah, hibah rukbah. Jadi bila dia buat perkara-perkara sedemikian itu, ialah kadang-kadang memang ada yang datang jumpa dengan kita, contoh suami isteri, dia kata suami buatlah, tapi suami kata dia tak nak buat. So dia cakap dengan isteri, awak buatlah, awak yang carumkan. Sebab apa, bila awak mati nanti, suami yang harta suami tadi, awak yang akan dapat 100%. Pun macam-macam juga. Cuma saya sarankan pada penonton sekalian, sebelum buat apa-apa dokumen itu, fahamkan sungguh. Faham dan clearkan betul-betul. Terutamanya daripada segi bab hukum. Sebab kadang-kadang masyarakat kita, dia tak kisah hukum tu tolak tepi dulu, yang pentingnya harta tu dia dapat. Jadi bila dia tak faham daripada segi hukum, yang penting harta dia dapat, maka di situ ada kemudaratannya. Sebab apa kita tak nak khibah itu menjadi fitnah, kita tak nak sunnah itu menjadi fitnah, dan akhirnya merosakkan fahaman masyarakat
tentang hukum hakam yang Allah telah tetapkan. Dan melunturkan silaturahim. Ya. Waliyazubillah. Ustaz, jadi daripada kes Cikgu Hamisah ini, adakah bermakna Cikgu Hamisah perlu berbincang dengan anak-anaknya untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu atau macam mana? Okey. Dalam kes ni, Hana, bila mana cikgu ni buat untuk suami, kemudian ditakdirkan dia mati dulu. Sebab kita tak tahu, kematian dia tak tahu. Antara saya dengan Hana, kita pun tak tahu siapa mati dulu. Yeah. Mungkin saya dulu, mungkin Hana dulu, mungkin kru yang lain dan seumpamanya. Sebab kematian wallahu ta'ala a'lam. Sebab itu bila mana dalam buat khibah dokumen-dokumen sekian-sekian, maka buatlah perbincangan pada waris semua. Maksudnya contoh kalau macam ni kan, suami sebelum dia buat apa-apa dokumen, maka bincanglah dengan isteri dan anak-anak. Seumpamanya ayah ni akan sebutlah, okey, ayah sebenarnya berhasrat begini, dan yang paling penting dan paling kena tekan, yang saya paling risau sebab benda ni selalu berlaku dalam masyarakat. Kenapa nak buat sekian-sekian? Nanti saya dapat sikit bahagian saya dalam faraid. Jadi dia mengelak daripada pemberian faraid, ikut faraid, maka dia nak buat kepada hibah. Dekat sinilah yang bukan setakat musibah Hana, tapi rebah sungguh. Wallahu a'lam. Jadi saya harap Cikgu Hamisah jelas dengan persoalan itu tadi, dan sebaik-baiknya berbincang dengan keluarga tentang pelan anda ini. Saya percaya memang ramai sebenarnya buat pelan masa depan dan juga pelan akhirat ni. Tapi pastikan semua orang jelas dan juga kata orang berlapang dada dengan perancangan kita tersebut. Subhanallah. Baik, Ustaz, soalan yang seterusnya kan. Jadi adakah ini bermakna keseluruhan harta ni boleh dihibah atau hanya beberapa bahagian sahaja? Dan apakah jenis harta yang boleh dihibahkan? Macam tadi handphone Ustaz tu, boleh hibah tak dekat saya? Atau sebab Ustaz ada mungkin 4 orang anak ke, tak nak kena bagi 4 handphone, semua 4 kena bagi handphone, dia boleh bagi dekat saya kan? Contoh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Hana, kita sebut dah tadi ada perbezaan antara wasiat dan hibah. Wasiat ini dia ada had dia, dan ada tujuan tertentu dia, cuma kita tak sebut panjang sangat. Hibah ini dia tidak ada had. Maksudnya kalau dia nak hibahkan semua harta dia pun boleh. Cuma persoalan macam saya sebut tadi lah, Hana, sebenarnya tak pun, kita tak boleh pun nak hibahkan seluruh harta kita. Sebab apa? Contohlah Hana kata saya nak hibahkan rumah, nak hibahkan kereta, tudung kat rumah, pusaka juga. Tudung pun? Tudung pusaka juga. Kalau yalah, saya kadang mangkuk macam mana Ustaz? Pinggan mangkuk pun pusaka juga. Sama ada terpawai. Harta pusaka juga. Terpawai ke tipu wei. Dia ada beza terpawai dengan tipu wei. Jadi harta tu pusaka juga. Ada satu jemaah muslimat saya, dia dalam kuliah muslimat ni, dia makcik-makcik lah. Tak ada apalah Ustaz, makcik ni tak ada harta sangat pun. Saya kata, makcik, saya tergerak hati masa tu nak tanya. Saya tak pernah tahu pun dia ni suka tanam pokok bunga. Makcik dekat rumah tanam bunga tak? Tanam. Banyak tak? Lepas tu kawan-kawan yang lain tu semua sebutlah, dia paling banyak tanam pokok bunga Ustaz. Saya kata, makcik, agak-agak ada berapa pasu dekat rumah? Dia kata ada lebih kurang 40 pasu. Semua tu pusaka. Termenung dia. Aku ingat tak ada harta, tapi itu juga harta yang akan dia tinggalkan. Subhanallah. Sekalipun Hana katalah ni memang pen saya, saya mati, meninggal dunia, pen ini pun juga harta pusaka. Segala harta yang ditinggalkan oleh si mati mempunyai nilai kebendaan. Dia tak sebut nilai kebendaan tu besar ataupun kecil. Semuanya adalah pusaka. Tetapi walau bagaimanapun waris bila tengok alah pen sebatang dia pun, tak apalah kau ambil je lah, kami bagi je. Tapi kalau pen yang harga 3,000, kita bincang semula macam mana pemberian. Ada salur emas pula dekat tepi. Bersalur emas pula kan. Jenama pula yang mahal tu. Kita bincang baliklah macam mana kita nak bagi tentang pen ni. Ada yang nak tak? Yang nak kita bayar murah-murah 1,000 cukup lah. Walaupun pen sebatang. Tetapi dia melihat kepada nilaian. Sebab itu hibah dia memang tak ada ketetapan berapa jumlah. Cuma Nabi sebut kalau kamu nak beri pada ahli waris, mudah erti katanya beri dalam keadaan yang harmoni. Bila harmoni, tadi dah sebut, wa'dilu baina auladakum. Kamu kena berlaku adil pada anak-anak kamu. Dan perkara yang paling penting, yang paling saya risau, bila mana tujuan buat hibah adalah untuk elak faraid. Kita tak kata hibah tu salah, tapi bila dia tujuan dia tu salah. Waliyahzubillah ya. Subhanallah. Jadi bila Ustaz terangkan ni buat saya rasa macam nak balik rumah, saya nak kira apa yang saya ada.
Supaya memudahkan nanti besok kalau saya tak ada, pembahagian tu lebih mudah. Subhanallah. Baik, tak berhenti rehat seketika. Akan sambung lagi perbincangan mengenai hibah ini. Selepas ini di Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Satu yang saya ingat tentang pesanan daripada Ustaz mengenai hibah ini. Jangan gunakan alasan hibah untuk mengelakkan faraid. Takut-takut nanti hibah tu jadi musibah. Dan Ustaz, ada banyak sebenarnya soalan daripada follower kita di Facebook, dan satunya daripada Biana Abdul Razak. Katanya, saya ingin bertanya, kebelakangan ini terlalu banyak agensi yang seolah menakut-nakutkan untuk membuat hibah dalam keadaan tak mahu harta si mati jatuh kepada waris faraid. Terutamanya dalam kes tiada waris asabah atau waris telah terlalu berlapis. Bagaimana sebenarnya untuk mendidik masyarakat untuk membahagikan harta pusaka mengikut faraid? Malah yang lebih utama tanggungjawab penerima harta secara faraid tersebut. Okey, bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, bila Hana sebut tadi banyak persoalan di Facebook follower-follower Al-Hijrah ni, menunjukkan tuan-tuan, masyarakat kita mula ada kesedaran. Kalau saya orang Johor, Hana. Saya pun. Oh, Johor juga? Okey. Bila kita orang Johor ni, dia ada sorgama. Agama petang tu kan. Dia di Johor ni dia ada pendidikan daripada darjah 4 sekolah agama tu dah belajar faraid. Munakahat semua. Munakahat semua tu kan. Okey. Bila saya tengok zaman saya belajar dulu, antara sebab kita tak berapa suka dengan belajar subjek faraid ini satu je. Sebab ada matematik. Ya, ada nombor. Ada nombor. Masya Allah. Bila ada nombor tu dia macam okey lagi, tapi orang kita kalau nombor tentang duit okey. Kalau saya tanya dalam kuliah tu kan, Allah. bila kira duit tu laju, tapi bila masuk bab pecahan, kami kena masuk kelas matematik semula, nak bahagi-bahagi semua kan. Maka bila orang ada kesedaran, maka kita kena tambahkan kesedaran. Contoh macam kami dengan sahabat-sahabat kami di Doa Faraid Malaysia, kami teruskan memberi kesedaran pada masyarakat tentang wajib faraid. Bukan kita nak tolak tentang wasiat, bukan kita nak tolak hibah, bukan kita nak tolak hadiah, semua hukum. Ada satu jemaah pernah tanya saya, dia kata, Ustaz, antara semua ni mana yang paling baik? Faraid ke, hibah ke, wasiat ke, hadiah ke dan seumpamanya? Jawapan saya mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min kharaj. Tidak ada sesuatu yang Allah turunkan untuk menyusahkan. Maksudnya faraid ada fungsi dia, hibah ada fungsinya, wasiat ada fungsinya, hadiah ada fungsi, semua ada fungsi. Semua ada kebaikan. Maka semua ada kebaikan. Tak ada satu pun yang Allah turunkan itu tak ada kebaikan. Sehingga kan kalau dalam tasawuf dia ada nafsul amarah, nafsu yang paling rendah sekali ni. Pun kata ulama tetap ada kebaikan bila Allah ciptakan dia. Subhanallah. Subhanallah. Dan bila kita nak sebut tentang pendidikan ilmu ni, maka kita kena terang dengan jelas. Baik. Sekalipun kamu ada pelbagai bentuk produk yang kamu nak datangkan pada masyarakat, maka jujur dalam menyampaikan ilmu. Jangan dia skip kat sini, kalau aku cerita ni nanti dia tak jadi pula nak ambil. Kat situ kena hati-hati. Maksudnya kita berdisiplin dalam penyebaran dakwah, dalam menyampaikan ilmu pada masyarakat supaya masyarakat kita terdidik. Hari ini Facebook ada, TikTok ada, semua macam-macam media sosial ada. Maka di situ juga boleh menjadi medium pembelajaran
namun ada ketikanya juga boleh menjadi medium yang sebaliknya. Masya-Allah. Jadi kita faham sebenarnya agensi kena amanah dalam menerangkan tentang pakej-pakej hibah mereka, dan kita yang mengambil pakej-pakej hibah ini kena amanah juga dan jujur dengan harta-harta yang diuruskan oleh kita. Tapi Ustaz, cakap pasal bab hibah ni kan, bila masa keperluan untuk kita berikan hibah ini? Okey, satu soalan yang wajib. Ya, satu soalan yang sangat baik. Saya tunjuk satu realiti kes yang berlaku. Kes ni datang pada saya. Bila jemaah ni datang pada saya, Hana, sebab saya banyak berkuliah, jadi yang datang ni jemaah-jemaah kuliah lah. Bila dia duduk dalam kuliah faraid, dia faham hukum hakam, maka datang pasangan suami isteri. Suami isteri. Mereka berkahwin, saya pun tak tanya berapa lama mereka berkahwin. Cuma daripada perkahwinan mereka tak dikurniakan anak. Anak tak ada. Baik. Mereka tambah ambil anak angkat. Walau bagaimanapun rezeki mereka, Allah uji mereka, anak angkat ni OKU. Jadi dia datang jumpa saya, dia tanya, Ustaz, apa solusi? Apabila si suami tanya dulu, apa solusi kalau si suami mati, isteri dan anak angkat itu untuk kelangsungan kehidupan? Masa tu saya terus fokus pada anak angkat. Jadi saya kata, kalaulah dua-dua meninggal dunia, suami isteri dua-dua meninggal, bagaimana keadaan anak angkat? Saya tanya, ada tak adik-beradik suami ke adik-beradik isteri yang secara sukarela volunteer nak take over untuk jaga anak ni? Dia kalau anak normal tu mungkin ada, tapi anak angkat ni OKU. Cabaran sikit. Cabaran sikit. Bukan cabaran sikit, cabaran banyak tu. Betul. Dia usia anak angkat tu seingat saya dalam 22-23 tahun. Dah besar dah. Cuma dia bila OKU. Jadi dia kata, Ustaz, kami dah tanya dengan adik-beradik, memang tak ada. Jadi saya kata, okey, antara kaedah sama ada suami isteri tadi ni boleh mewasiatkan harta dia 1/3 untuk anak angkat. Itu satu kaedah. Yang kedua, kita buat hibah sebab untuk berkepentingan pada anak ni. Jadi di sini dia bukan nak cerita tentang nanti kalau aku mati anak ni memang tak dapat, memang tak ada bahagian. Tetapi untuk menjamin anak angkat yang dia ambil ini tadi. Dan saya tanya habis itu, siapa yang nak jaga? Dia kata, memang kami dah bincang suami isteri, anak ini tadi kami bercadang untuk menyerahkan pada JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan harta kami nak beri kepada JKM yang menjaga anak ni tadi. Maka di sini antara fungsi hibah. Masya Allah. Baik. Ustaz, kalau lah let's say, okey, ni kes lain pula. Suami isteri ada anak angkat dan juga OKU. Ada juga adik-beradik lain yang mungkin tak nak menjaga mungkin anak angkat OKU ini. Adakah dia perlu bincang yang dia nak hibahkan ni kepada anak angkat ni dan kepada anak beritahu ni semua meninggal, kepada adik-beradik semua, akan hibahkan ni kepada anak angkat ataupun perbincangan tu terhad kepada suami dan isteri sahaja? Soalan yang sangat baik. Saya suka bila Hana tanya ni, maksudnya Hana sendiri faham. Okey, memang perkara itu daripada awal saya tekankan pada pasangan suami isteri. Saya kata begini, Hajah, suami isteri, kena faham dulu asas kepada faraid, siapa ahli waris. Dan saya kata apa? Balik nanti jumpa dengan adik-beradik masing-masing, cerita untuk kepentingan anak yang OKU ini tadi, dan haji dan hajah tadi ni nak beri hibah pada anak ini tadi, bermaksud bukan nak mengelakkan pada yang lain tetap ada bahagian daripada faraid nanti, tetapi yang ni khusus untuk anak ini kelangsungan kehidupan dia. Wallahu alam. Baik Ustaz, ada soalan daripada Nora Nordin katanya, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Mak saya masih ada, cuma dia berpindah ke tempat baru. Tetapi rumah yang dia telah bayar di tempat lama, dia hibahkan kepada cucu yang tinggal di rumah tersebut, sedangkan nama dalam geran bukan nama mak. Mak sebagai pembayar rumah sahaja. Apa hukumnya anak-anak ni 7 orang masih hidup? Jadi anak mak ni ada 7 orang, tapi dia bagi kepada cucu rumah tu yang dia. Tapi dia bayar je, rumah tu bukan atas nama dia. Kat situ dah balik pada rukun tadi. Balik pada rukun kan? Senang. Saya tak jawab, Hana boleh bantu jawab dah. Dia akan kembali pada rukun. Kita dah padam tadi. Rukun dia ada 4. Maksudnya yang pertama penghibah. Nenek nak bagi pada cucu. Yang kedua penerima cucu. Yang ketiga harta. So kat sini sangkut. Betul ke rumah ni rumah mak? Dia tadi disebut rumah tu bayar. Maksudnya kita kalau daripada segi
konsultansinya, konsultannya maksudnya kita nak advice dia ni, kita akan tanya detail lah. Rumah ni sebenarnya siapa punya, mak bayar ni tadi, adakah mak rumah mak tapi pakai nama orang lain? Ni pun masalah juga nanti. Maksudnya ada cabaran sendiri. Nama rumah orang lain tapi sebenarnya mak punya, dia buat pembayaran, yang tu panjang cerita dia. Sebab itu dia kembali pada rukun, sama ada sah, boleh ataupun tidak, maka kembali pada rukun. Kembali kepada rukun dan kembali kepada hadis mengenai kisah Nu'man bin Bashir tadi. Wa'dilu baina auladikum. Masya Allah, tabarakallah. Harap jelas ya kepada Puan Nora. Baik, Ustaz, tadi cakap perbincangan mengenai hibah ni kan, jangan jadikan hibah nanti jadi musibah pula. Adakah hibah ataupun diberikan kepada si mati, kepada penerima yang ditinggalkan tu boleh dicabar? Okey. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, biasanya sama ada boleh dicabar ataupun tidak, dia akan tengok pada 4 di balik rukun. Termasuklah satu lagi disebut sebagai qabat. Qabat ini penerimaan. Maksudnya qabdu. Dalam satu kaedah fiqh disebut la yatimmu tabarru illa bil qabdu. Maksudnya tak sempurna sesuatu pemberian itu melainkan ada penerimaan. Jadi biasanya di sini nanti kalau kita tengok dia dicabar, dia akan tengoklah daripada segi teknikalnya. Mungkin tak betul daripada segi tarikh, mungkin tak betul daripada segi hartanya. So ada kebarangkalian dia boleh dicabar. Namun kalau kita dah buat secara documentation yang lengkap, insya-Allah maka transaksi itu tidak lagi dicabar. Wallahu alam. Baik, Ustaz, selain daripada itu kan sebenarnya, apakah sebenarnya antara kes-kes yang melibatkan hibah dan juga faraid ini yang sering kali berlaku dalam masyarakat kita yang mungkin perlu kita beri kesedaran insya-Allah kepada mereka yang sedang menonton dan mendengar kita ketika dan saat ini? Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, asasnya semua adalah hukum yang telah Allah fardukan, Allah tetapkan. Sebab itu dalam surah An-Nisa disebut faridatan minallah, maka ini adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Isunya biasanya adalah daripada segi teknikal dan juga berkaitan dengan satu perkara jahana yang kadang-kadang kita tak boleh nak kawal sangat, perasaan, hati, emosi. Nak bagi yang ni lebih sikit supaya yang ni jangan iri hati sangat. Nak bagi yang begini, nak bagi begini. Kita dia biasanya orang perempuan lana, saya tak sebut semua. Tapi orang perempuan ni kadang-kadang bila dia mati, kalau boleh dia nak tahu orang yang hidup buat apa pada harta dia. Betul lah tu. Kalau orang lelaki, dia simpel je. Dia dah mati, matilah. Tapi kalau biasa, saya jumpa jemaah muslimat macam tu. Dia bila, tahu Ustaz, kalau saya dah mati, nanti apa jadi pada harta? Dah mati, duduk je lah, jawab je lah jawapan soalan apa semua malaikat nak tanya kan. Maka selesaikan. Jadi bila mana konflik-konflik isu ini, dia akan kembali kepada asas iaitu ilmu. Sebab itu kami selalu tekankan doa faraid Malaysia, kami tekankan tentang pendidikan, tentang memahami ilmu pengurusan pusaka. Kami bukan hanya cerita faraid, kami cerita juga tentang hibah, kami cerita juga tentang wasiat, kami cerita tentang hadiah, kami cerita tentang sedekah. Daripada segi teknikalitinya, perundangannya, undang-undang akta probate, undang-undang keterangan, undang-undang berkaitan dengan pengesahan hibah, semua juga kami kongsikan. Sebab ceritanya adalah disiplin dengan ilmu. InsyaAllah. Kata Imam Al-Ghazali, al-ibadatu bil ilmi. Ibadah yang kita nak buat mesti dengan ilmu. Wallahu a'lam. Subhanallah. Baik, Ustaz, sebagai kesimpulannya kepada sesi kita pada hari ini mengenai hibah ini, apa yang boleh Ustaz khulasah kepada perbincangan kita ni sebelum kita nak sambung sesi kita yang sama kepada hari Ahad depan, sebab ada banyak soalan dan kita dibanjiri soalan oleh mereka bertanya tentang pembahagian harta ni. Betul lah, bagi harta ni memang cepat betul kan. Jadi komen sikit Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, asasnya iman dan takwa itu dia sesuatu yang bukan diwarisi, tetapi dia adalah sesuatu yang dibentuk. Bila kita ada iman dan kita ada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menyedari bahawa segala sesuatu itu hanya pinjaman. Bila kita sedar dia adalah pinjaman, dia bukan hak mutlak kita selama-lamanya. Saya suka petik dalam surah Al-Kahfi, bila mana dalam surah Al-Kahfi kan ada 4 penceritaan, bila mana salah satu daripada penceritaan tentang sahibul jannatain, iaitu pemilik 2 kebun. Salah seorang itu dia mempunyai kebun yang sangat hebat, banyak tanaman, dan dia kata apa, dia menzalimi diri sendiri. Dalam ayat tu disebut
Dia masuk dalam kebun dia kata apa? Aku yakin kebun ini tidak akan binasa selamanya. Maka ini dia menzalimi diri dia sendiri. Allah hantar satu tenteranya, angin, habis kosong. Kalau kita merasakan harta ni harta kita, harta ni kita bermegah dengan harta, harta ni kita seronok dengan harta, maka sebenarnya dia bukan milik kita selama-lamanya, hanya pinjaman. Uruskanlah harta yang Allah beri pinjam pada kita ini dengan ikut sebagaimana ketetapan hukum, insya-Allah harta yang sikit ada berkat. Faham faraid, waris selamat, insya-Allah harta berkat. Masya-Allah, tabarakallah, jazakumullah khair jazak kepada Ustaz Muhammad Hamka Idris, perunding faraid, selaku dan kena membincangkan tentang hibah ini. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Kita nak sambung sebenarnya sesi ini minggu depan, jadi pastikan anda ada temu janji dengan kami pada hari Ahad bersama-sama dengan Ustaz untuk kita belajar dengan lebih lanjut tentang faraid ini, insya-Allah. Nak berhenti rehat seketika, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana selepas ini. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah, kita dah sampai ke penghujung Assalamualaikum pada pagi ini, dan diharapkan perkongsian kita pada hari ini memberi manfaat kepada anda semua. Dan jangan lupa untuk kita sampaikan ilmu ataupun kita perolehi pada hari ini kepada rakan-rakan kita, keluarga kita dan semua yang di sekeliling kita, insya-Allah. Dan jangan lupa saksikan banyak lagi program TV Al-Hijrah selepas ini. Bersama kita satukan ummah dengan ilmu dan dapat usaha membentuk Malaysia Madani. Jangan lupa untuk follow Telegram kami Assalamualaikum TV Al-Hijrah untuk mendapatkan jadual pembelajaran dalam segmen Assalamualaikum setiap hari. Kita jumpa esok, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, summa radha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.